Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan membentangkan bab 1 kedaulatan negara. Subtopik yang pertama ialah 1.1 konsep kedaulatan. Kedaulatan ditakrif sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas, serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia telah mengukuhkan dan menetapkan negara kita yang bebas berdaulat. Seterusnya, takrif kedaulatan dari segi bahasa. Bahasa Yunani Supernus atau Superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. Perkataan ini bermaksud negara yang bebas dan merdeka. Dari segi bahasa Melayu, daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Bahasa Inggeris Sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Dari segi bahasa Arab pula, daulah bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Seterusnya merupakan tafsiran daripada beberapa orang tokoh tentang maksud kedaulatan. Yang pertama ialah Aristotle, iaitu ahli falsafah Yunani. Beliau mengatakan kedaulatan ialah kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan kerajaan yang terikat dengan undang-undang. Bagi Ibn Khaldun, beliau mengatakan kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan negara berasaskan semangat kekitaan bangsa dan diiringi dengan kekuatan semangat beragama yang dapat mewujudkan rakyat yang rela berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Seterusnya, Jean Bodin merupakan ahli falsafah politik Perancis mengatakan kedaulatan mempunyai sifat kekal dan kuasa yang tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Seterusnya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama mengatakan kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan prinsip kesejahteraan rakyat yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas yang merupakan mantan Ketua Hakim Negara mengatakan kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka yang memiliki kebebasan peringkat antarabangsa dan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa terunjuk asing. Bagi jenis kedaulatan, terdapat 3 jenis-jenis kedaulatan. Yang pertama ialah kedaulatan tradisional. Kedaulatan ini bermaksud sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Kedaulatan negara kita berpaksi pada kedaulatan Raja-Raja Melayu, iaitu raja mempunyai kuasa tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh taat setia rakyat. Seterusnya, kedaulatan moden yang dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi. 2 revolusi iaitu revolusi keagungan dan revolusi Perancis. Yang kedua ialah kedaulatan dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Kedua, kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme dengan menggunakan unsur persamaan rumpun, bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa. Kedaulatan negara kita merupakan hasil gabungan negeri daripada Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia. Kedaulatan undang-undang yang merupakan prinsip keempat rukun negara bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang. Kepentingannya ialah untuk menjadikan negara aman, stabil dan makmur serta menjamin keadilan. Badan kehakiman yang bebas dan beribawa telah diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan undang-undang. Kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB telah mengesahkan prinsip utama kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Keanggotaan Malaysia di dalam PBB merupakan bukti dunia telah mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Bagi subtopik 1.2, negara yang berdaulat merujuk kepada setiap negara yang bebas mempunyai ciri tertentu bagi menentukan kedaulatannya. Ciri negara berdaulat yang pertama ialah mempunyai pemerintahan. Malaysia amalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ketua utama negara ialah Yang di-Pertuan Agong. Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri dibantu oleh Jemaah Menteri, dan pemerintahan ini penting bagi menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi. Raja berperlembagaan ialah pemerintahan beraja mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan. 3 institusi beraja ialah Yang di-Pertuan Agong bagi peringkat persekutuan, institusi beraja bagi peringkat negeri dan Majlis Raja-Raja. Demokrasi berparlimen ialah demokrasi yang dijalankan secara perwakilan melalui proses pilihan raya. Bagi ciri yang kedua ialah mempunyai sempadan. Sempadan ialah garis pemisah antara negeri atau negara, dan penetapan sempadan memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan pembangunan ekonomi negara.
Ciri yang ketiga ialah mempunyai perundangan. Sistem perundangan menjadi asas kepada peraturan negara. Asas kepada sistem perundangan negara kita berpadukan kepada Perlembagaan Persekutuan. Parlimen bertanggungjawab menggubal dan menentukan sistem perundangan negara kita. Perundangan penting bagi memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Ciri yang keempat ialah mempunyai rakyat. Rakyat negara ini terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat rasam. Mereka disatukan melalui satu bahasa dan kebudayaan, rukun negara serta identiti nasional yang sama. Rakyat terikat kepada undang-undang dan peraturan negara. Topik 1.3 iaitu kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kedaulatan negara penting bagi mewujudkan keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kecemerlangan hubungan luar negara. Kepentingan yang pertama ialah keberkesanan pentadbiran. Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang dilakukan melalui pengagihan kuasa mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Sistem pentadbiran diperkukuh melalui peruntukan undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan. Antara salah satu keberkesanan pentadbiran ialah Mesyuarat Jemaah Menteri yang diadakan pada tahun 1990 yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kepentingan yang kedua ialah kemakmuran ekonomi. Selepas negara merdeka, pelbagai usaha dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan tahap hidup rakyat berbilang kaum di Malaysia. Pembangunan ekonomi meliputi perindustrian dan perdagangan yang diperkenalkan melalui Dasar Pembangunan Ekonomi Negara. Seterusnya ialah kesejahteraan sosial. Negara dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Beberapa perkara seperti bahasa kebangsaan, sukan dan rukun negara diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah dan semangat perpaduan dalam rakyat berbilang kaum di Malaysia. Yang keempat ialah kecemerlangan hubungan luar negara. Kedaulatan ini memberi peluang untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain. Hubungan ini dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara kita. Selain itu, perjanjian dan kerjasama dengan negara lain dalam pelbagai bidang dapat dijalankan. Subtopik yang seterusnya ialah 1.4 iaitu langkah mempertahankan kedaulatan negara. Pemerintah dan rakyat memainkan peranan yang penting dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara. Oleh itu, mereka perlu bekerjasama bagi memastikan kedaulatan negara dapat dipertahankan. Contohnya seperti mewujudkan kestabilan politik serta kemakmuran ekonomi, mengekalkan perpaduan kaum, memupuk patriotisme dan mengukuhkan pertahanan negara. Langkah yang pertama ialah mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Pemerintah perlu melaksanakan pentadbiran dengan cekap dan menjalankan pelbagai usaha serta program bagi memajukan ekonomi. Contohnya dengan mengelakkan amalan rasuah, memastikan sumber kekayaan negara diagihkan secara adil kepada semua kaum dan melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Rakyat pula perlu bekerjasama dan memberikan kesetiaan kepada raja dan negara. Seterusnya, mereka juga perlu menyokong segala usaha dan dasar kerajaan, memupuk kerjasama dengan semua kaum dan mematuhi undang-undang negara. Seterusnya, perpaduan sangat penting dalam usaha untuk mengekalkan kedaulatan negara. Oleh itu, pemerintah perlu menggubal dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum, memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan, merangka program ke arah memupuk perpaduan kaum dan memperuntukkan perbelanjaan yang mencukupi bagi menjahikan program tersebut. Rakyat pula perlu menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara, memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum, mengamalkan sikap bertoleransi dan saling menghormati, serta melibatkan diri dalam program kemasyarakatan bagi memupuk kerjasama antara kaum. Langkah seterusnya ialah memupuk semangat patriotisme. Semangat ini penting bagi melahirkan pemimpin dan rakyat yang taat setia serta sanggup berkorban demi negara. Pemerintah dapat menunjukkan semangat patriotisme dengan menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan. Pemerintah juga dapat mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah, menganjurkan kempen, menerbitkan filem atau rencana dan memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang telah banyak berjasa kepada negara. Rakyat pula perlu menghormati lambang negara seperti bendera Jalur Gemilang dan lagu negaraku. Mereka juga perlu menyanjungi adat dan warisan negara, menghargai tokoh berbagai kaum yang telah berjuang demi negara dan meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan contohnya dalam bidang pendidikan, sukan dan ekonomi. Seterusnya ialah mengukuhkan pertahanan negara. Pemerintah dapat mempertahankan negara dengan mengubah dasar dan undang-undang, mengadakan perjanjian pertahanan dan latihan ketenteraan bersama-sama dengan negara serantau. Pemerintah juga dapat memodenkan aset ketenteraan bagi mengukuhkan pasukan pertahanan dan memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga bagi menghadapi cabaran semasa. Rakyat pula perlu peka terhadap isu keselamatan negara dan mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar, contohnya seperti khianat terhadap negara. Mereka juga perlu menganggotai pasukan keselamatan dan pasukan sukarelawan serta mempunyai semangat sanggup berkorban demi negara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.